Hi, Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, so untuk hari ni kita nak cerita dengan korang. Biasa video keluar malam kan, tapi sebabkan ramai budak-budak sekolah ni tak boleh nak tengok malam kan mak dah jerit tidak. So kita buat awal sikit. Okay, so hari ni kita nak cerita dengan korang pasal satu topik yang orang asyik tanya, bang dah lama tak keluar asrama ni, bila nak keluar asrama? Okay, hari ni Acap cerita tentang kisah yang berlaku dekat asrama lah kan. And ada satu kisah ni berlaku di salah sebuah sekolah yang famous dekat Perak, yang di certain tarikh tu diorang kena gelapkan sekolah diorang mulai 8:30 malam sampai ke tengah malam. So apa sekolah tu? Sekejap lagi kita share. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga tekan bell notification guys. So kita layan intro dulu, lepas tu kita layan video. Roll it. Burung puyuh, burung ketut dimakan biawak. Okay guys, so memandangkan dah lama sangat Acap tak update pasal asrama, so kali ni kita nak borak dengan korang tentang kisah-kisah di asrama. Mungkin kebanyakan daripada mungkin adik-adik, abang-abang, akak-akak dekat dalam video ni kan, yang suka sangat siri asrama ni, Acap cakap sorry lah, sebab asrama ni dah banyak sangat Acap buat. That's why Acap tak buat sangat. Tapi kalau dah banyak sangat request, kita buat lah. Okay, so untuk kisah yang pertama ni guys, di kisah dia tentang latihan penari sekolah. Latihan penari sekolah ni, dia memang orang kata apa, setiap sekolah Acap percaya ada penubuhan antara aktiviti-aktiviti core curriculum yang orang kata apa, mempresent budaya-budaya kita dekat dalam Malaysia ni kan. Okey, salah seorang pelajar perempuan nama dia Suhaila, okey, ataupun orang panggil dia Ila. Ila ni dia merupakan seorang ketua penari Mak Yong dekat salah sebuah sekolah di Pasir Putih, Kelantan guys. So cerita ni dihantarkan oleh beliau, di mana kisah ni berlaku ketika dia melakukan latihan bersama kawan-kawan dia yang lain di satu malam di dewan sekolah dia sendiri, ketika diorang ni semua dikejutkan dengan satu benda yang sangat-sangat aneh sebenarnya. Okey, kalau korang nak tahulah, antara tarian-tarian tradisional yang masyhur dekat Kelantan ni, tarian Mak Yong ni antara yang paling famous tau dekat Kelantan ni sebenarnya. Dia menunjukkan orang kata apa, budaya Kelantan tu sendiri, ataupun mempresent dah dua kali dah aku sebut, mempresent lah Kelantan tu di mata-mata negeri lain. Okey, menurut si Ila ni, dia kata dia ni memang daripada form 4 sampai ke form 5 memang dia ni memang captain lah, kira dia lead lah, mungkin yang paling okey, yang paling cantik lenggoknya bila menarikan tarian Mak Yong tu. So bila dia ni dah jadi ketua, dia ditugaskan untuk memilih ahli-ahli baru untuk kemasukan pelajar, ataupun diorang ni senang cerita lah guys, Acap nak cakap dengan korang, diorang ni tengah prepare untuk cari budak-budak untuk mempersembahkan tarian Mak Yong ni masa malam sambutan untuk pelajar-pelajar baru. Okay, orientasi lah, tapi di sebelah malam. Okay, faham Alright, so bila dia dah pilih-pilih pelajar ni, dia cukuplah dalam 9 orang ke 10 orang macam tu, diorang pun mulakan latihan setiap hari Selasa dan juga hari Khamis. Disebabkan diorang banyak clash lah, senang cerita lah, dengan diorang punya sekolah, dengan diorang punya aktiviti lain, persatuan lain kan. So diorang hanya boleh berlatih 2 hari ni je lah, Selasa dan juga Khamis. So waktu Selasa dan juga Khamis, diorang ni hanya diberi selama 2 minggu je guys, untuk diorang berlatih, rehearsal sebelum diorang kena persembahkan ketika pelajar-pelajar ni masuk.
masuk. Okey, masuk minggu pertama tu diorang tak ada masalah sebenarnya. So 2 hari yang diorang buat okey, sebab kebanyakan daripada diorang pun walaupun ada yang baru, diorang rekrut yang baru, tapi kebanyakan diorang datangnya daripada senior-senior yang ada dekat sekolah tu juga. So tak jadi masalah untuk Ila ni conduct budak-budak ni. Okey, sampai ke hari terakhir latihan itu berlaku, guys. Masa latihan itu berlaku, salah seorang pemain dia orang punya muzik tu, ada yang dia orang ketuk-ketuk tu kan, tak dapat hadir, guys, pada waktu tersebut. So memang itu adalah part yang paling penting sebenarnya dalam tarian Mak Yong ni. So itu adalah orang kata apa, rentak yang perlu diorang ikut dan perlu diorang jiwai sebelum diorang melangsungkan tarian tersebut. Okey. So bila budak ni dah tak datang, si Ila ni pun volunteer lah, kata okey tak apa, biar aku main, korang proceed. Anggap je lah aku dekat tengah-tengah tu, menurut beliau pada waktu tu. So dia pun duduk dekat tempat permainan tu Acap cakap tadi tu kan. And 3-4 diorang pun mulakan latihan. So tengah Ila tu main benda Allah tu, tengah main, tiba-tiba, guys, menurut Ila, dia pandang ke arah budak-budak yang tengah berlatih tu. And waktu saya pandang budak-budak berlatih tu, Abang Acap, saya ternampak di tengah-tengah mereka tu ada seorang perempuan yang serba-serbi lengkap berpakaian untuk, orang kata apa, tarian Mak Yong ni ada pakaian dia sendiri kan. Serba-serbi lengkap sedang lead budak-budak ni. Macam tu, guys. Ila kata dia nampak bila dia ke kiri macam ni, semua orang ikut ke kiri macam ni. Bila dia ke kanan macam ni, semua orang ke kanan macam tu. Tapi Cap, apa yang menyeramkan aku pada waktu tu, aku nampak wanita yang berada dekat tengah-tengah tu, dia bukan sebaya kita. Dia nampak lebih tua daripada kita orang. Tapi aku tak bercakap apa-apa lah, sebab bila aku bercakap nanti takut ada yang histeria apa semua. So aku just main, aku tunduk je sepanjang bermain tu, and then diorang teruskan langkah, teruskan dan habis. And bila dah habis, aku cuba tengok diorang semua, ternyata kelibat tu tadi tak ada dekat situ. Masa malam tu aku dah rasa tak sedap dah waktu tu. So aku macam faham tak? Nak cakap takut menjadi wuhara kan. So aku pun waktu tu aku bangun, aku cakap dengan diorang, okay guys, kita start rehearsal kali ni, tapi kita tak payah pakai benda Allah ni. Dia kata, kita bayangkan ada muzik and then kita main. Dia kata macam tu. So budak-budak ni pun okay. So aku berdiri kat tengah, di mana berdirinya kelibat tadi. Aku berdiri di tengah, Cap. Aku pun start 3, 4 pump 1, 2, 3, sampai ke langkah kita orang nak memusingkan badan ke belakang, Cap. Tiba-tiba, Cap, kami semua ni dengar bunyi alunan muzik yang ada dekat tepi tu. Ada orang main pun, Cap, dekat tepi tu. Tapi kami dengar daripada sudut belah kanan kami tu ada bunyi macam teng 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 teng, macam tu. Bukan gitar, Man. Yang tu lah, aku tak tahu lah apa nama dia. Yang tu. Waktu tu kita orang just pandang each other tau. So kita orang pun main. And aku pun menghadap ke arah depan. So untuk kita orang punya last movement, aku kena pusing ke belakang and then turn satu kali untuk memandang balik ke arah depan. So bila aku pusing ke arah belakang tu, Cap, aku punya jantung bagai nak jatuh, Cap. Bila aku pusing belakang tu, Cap, Aku nampak figure atau kelibat yang aku cakap berpakaian serba lengkap tu betul-betul berada di belakang aku, Cap, pada waktu tu. And waktu tu dia tengah standby nak pusing ke arah depan, Cap. Cepat-cepat aku cepatkan langkah aku pusing ke depan. And waktu tu aku punya peluh memang turun gila babi lah, senang cerita kan. Memang jantung ni memang nak tercabut dah. And aku habiskan tarian tersebut. Habis tarian tu, Cap, kita orang pun rap. Kita orang pun dah habis and kita orang pun dah nak balik ke dorm, sebab waktu kita orang boleh berlatih ke apa semua hanyalah sebelum 11.30 malam sahaja. So waktu bila dah sampai dah nak 11.30, kita orang pun decide untuk stop and then kita orang angkat barang-barang yang ada dekat situ and keluar daripada dewan latihan kami. So waktu aku tengah angkat barang-barang tu, Cap, aku sekali lagi dengar bunyi muzik tadi tu dimainkan. Waktu tu
tu memang jantung ni laju gila lah. Aku toleh ke belakang cap. Dekat pentas tu kosong, tapi dekat dewan tu ada lagi bunyi tu. And aku turun tangga untuk keluar daripada tempat tu. So waktu aku menuruni tangga tu cap, aku terdengar bunyi muzik tu makin lama makin kuat. And bila aku toleh sekali lagi ke belakang cap, aku nampak ada satu wanita tua sedang berdiri di tengah-tengah pentas tu dan sedang menggayakan tarian Mak Yong tu dengan berpakaian lengkap. Aku cepat-cepat keluar, lari daripada dewan tu. And waktu aku keluar, ada seorang kawan tu nampak aku, and dia tegur aku, dia tanya aku kenapa apa semua. Tapi aku tetap cap, tak nak bagi tahu dia apa yang terjadi. Sampailah besoknya berlaku cap. Besok merupakan hari di mana mereka ataupun kami semua perlu mempersembahkan tarian ini. Okey, so tarian kita orang ni boleh umpamakan the main show lah. Diorang letak kat belakang sekali. Okey, pukul 10 malam, 10 suku macam tu, kami bersiap untuk naik ke atas pentas cap. Aku yang terakhir sekali keluar daripada bilik persalinan kami. Dan waktu aku keluar tu cap, aku nampak ada seorang perempuan sedang berdiri di hujung pintu tu menunggu kami satu persatu keluar daripada sana. Tapi waktu tu aku buat tak tahu, aku buat je sebab aku tak nak kacau emosi aku, sebab nanti aku nak perform kan. So aku pun angkat barang aku keluar, aku buat tak tahu je. Walaupun aku lalu di sebelah perempuan tersebut. Perempuan tu memang aku tak kenal Sampailah kami naik ke atas pentas and mempersembahkan persembahan tersebut. Ketika di movement yang ketiga cap, di mana kami membelakangkan penonton dan kami nak perlu pusing semula ke hadapan, tiba-tiba satu pelajar junior kami menjerit. Macam tu cap. Kita orang tiba-tiba macam terkaku tergamam waktu tu. Sebab dia jerit and dia cakap macam ni. Siapa orang tua tu? Kat tengah-tengah tu siapa? Orang tua siapa kat tengah-tengah tu? Kau bayangkan cap, waktu tu kami semua ni memang waktu tu panik, memang berderau-derau, meremang bulu roma ni. And kami menoleh kiri kanan tengok tak ada apa-apa. And waktu bila dia start menjerit tu, satu dewan tu tiba-tiba jadi huru-hara cap. Sebab diorang pun menjerit, "Alah, ada nenek lah. Yang tengah tu siapa? Yang tengah tu aku cap. Aku." And dia kata dekat tengah tu ada nenek cap pada waktu tu. And pada waktu tu ada seorang ustaz ni, dia cuba untuk kawal keadaan, and then dibawa lah pelajar-pelajar yang kena rasuk ni apa semua, bawa keluar untuk disettlekan. And majlis itu terhenti cap pada waktu tu. And bila majlis itu terhenti, dia dah sibuk ke arah kerasukan tu pada waktu tu. And selepas diorang dah settle semua isu kerasukan ni, ada seorang ustaz tu panggil aku. "Ila, saya nak cakap sikit ni. Sekejap lagi awak call mak ayah awak balik. Awak pergi bersihkan diri awak dekat mana-mana kampung ke, pergi jumpa mana-mana pegawai perubatan yang boleh ubat awak ni." Lepas dia kata, "Kenapa ustaz?" "Saya nak cakap dengan awak, saya harap awak dengar dengan tabah dan kuat. Sebab sepanjang masa awak menari tadi, dekat belakang awak memang ada seseorang. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi dekat belakang awak tu ada seorang nenek tua seperti tengah ampu tangan awak. Setiap gerakan tangan awak, badan awak, dia yang pusing dan gerakkan. Saya nampak daripada awal sampai akhir dia. Sampailah budak tu menjerit." "Okay ustaz, saya call mak ayah saya sekarang. Tapi kalau dia ikut saya balik macam mana?" "Tak, dia dekat sini, jangan risau." So ustaz tu cakap macam tu dengan aku. Aku call mak ayah aku sampai, dan ustaz tu cerita semua benda dekat dia, dan aku pergi berubat. Dan alhamdulillah lepas tu tak ada apa-apa yang jadi. Cuma aku diberi cuti oleh pihak sekolah selama 3 hari, termasuk Sabtu Ahad lah. So daripada Jumaat sampai ke Isnin lah aku cuti pada waktu tersebut. And bila lepas je kita orang dah settle apa semua, aku kembali semula ke sekolah tu, tapi dengan cara aku meletakkan jawatan sebagai ketua penari Mak Yong pada waktu tersebut. Ini adalah pengalaman pertama aku bertemu dengan benda-benda mistik macam ni dan melibatkan orang lain juga. So aku harap semua yang tonton video ni faham kenapa aku mengambil keputusan dan aku tak bagi tahu korang yang aku
berhenti ataupun tarik diri daripada pasukan Mak Yong sekolah. So itulah ada kisah daripada Ila yang dia nak kongsikan kepada korang. Itulah dia guys. Itulah penjelasan dia. Mungkin dia tak pernah bagi tahu, and dia pun sekarang sudah berumur tinggungan 26 tahun dah. Benda ni terjadi ketika dia form 4. So dah 10 tahun lepas. And mungkin kalau kawan-kawan dia yang mana sekolah sama dengan dia tengok video ni, inilah jawapan dia. 10 tahun dia simpan rahsia ni. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Buah kurma Safia, Wasim, Safina dan banyak lagi. Pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Pilihan eksklusif. Okay guys, so itulah dia cerita yang pertama kan. Yalah, biasalah benda-benda macam ni bukan kata tak nak percaya ke apa kan, but kita kena percaya guys. It's always happen. Okay, alright. So untuk cerita yang kedua ni, cerita pasal sekolah dekat Perak tadi. Acah ada cakap kan pasal sekolah dekat Perak tadi. Okey, sekolah dekat Perak ni guys, sekolah ni berada dekat area Kuala Kangsar. Okey, sekolah ni terkenal dengan di mana diorang ni setiap 14 Mei hingga ke 16 Mei ni diorang akan diberi cuti peristiwa sekolah guys. Sebab dikatakan sekolah itu pernah menjadi markas tentera Jepun. Ada yang kata satu family ni, diorang kata family Hogan tak silap acap. Katanya family ni pernah dibunuh oleh tentera Jepun, di mana anak dia sendiri dipancung guys. Dua orang anak dia kena pancung ketika kedua-duanya bermain piano. So back story of this school is very very interesting and terrifying. Cik gitu cakap orang putih kau. So bila benda-benda macam ni dah dikeluarkan dekat internet, disebarkan melalui TikTok apa semua, of course guys, budak-budak sekolah ni akan ada satu situation panik dalam diri diorang kan. So ini yang terjadi kepada seorang pelajar Form 1 ketika itu, yang di mana sekarang ni dia pun telah berumur 23 tahun. 10 tahun jugalah cerita ni. Okay, 10 tahun lepas punya cerita, waktu tahun 2012 guys. Beliau merupakan seorang lelaki yang bernama Chai, ataupun Syafi'i nama dia. Syafi'i, kita panggil dia Chai. C-C-A-E, Chai kot, panggil dia PE lah Alright, si PE ni dia merupakan pelajar dekat sekolah tu. So saya Form 1 bang waktu tu. Bila Form 1 ni, kita ni orang kata apa, macam budak yang sangat-sangat baru lah untuk melalui alam-alam sekolah menengah maupun dewasa pada waktu tu. Okey, kami ni menjalani orientasi, and waktu tersebut adalah bulan Januari. Orientasi berlalu ataupun berlangsung selama seminggu pada waktu tu. Lepas je orientasi tu, kami ni terus orang kata apa, diletakkan kat dalam satu bangunan di mana adalah esko-esko kami yang menjaga kami pada waktu tu. Okey, so dia kata benda ni terjadi pada bulan Februari, di mana ketika itu kami budak-budak Form 1 ni dah dapat pun cerita tentang keluarga Hogan ni tadi. Sebab of course lah kan, senior ni kalau dia memang orang kata apa, trik dia lah. Kalau dia malas nak jaga junior-junior yang jenis mangkau ni kan, dia orang akan sebarkan cerita-cerita seram dekat asrama tu, and then dia nak bagi semua orang takut lah, senang cerita. Okey, waktu tu aku dengan kawan aku baru je habis makan malam waktu tu. So kita orang ni on the way nak balik ke dorm. Okey, sampai je dorm, kami orang kata apa, nak orang kata berborak lah, chatting borak-borak sebelum kami tidur. Okey, sebelum kami tidur tu seorang senior yang datang daripada bilik mana pun saya tak tahu pada waktu tu, dia datang ke asrama kami, which is blok kami dan juga bilik kami, dorm kami. Dia duduk, and then dipanggil semua budak-budak Form 1 dekat dalam bilik tu untuk duduk dekat tengah-tengah dia. Pada waktu tu dia rasa macam pelik juga kan, tapi dia nak duduk dekat tengah, and budak-budak ni keliling. So dia macam, korang budak-budak Form 1 sini kan, korang tahu tak sekolah ni? Kau tahu tak cerita sekolah ni? Nanti bulan 5 kita ada cuti 2 hari. Kau tahu kan sebab apa? And ada yang tahu ada yang tak tahu. So bila ada yang cakap tak tahu, so senior ni pun ceritalah. Lebih kurang yang macam Acap cerita tadi. Sini ada dulu family Inggeris yang pernah dibunuh secara kejam oleh tentera-tentera Jepun. Anak dia
mati, dibunuh dekat dalam bilik muzik. Contoh macam tu. Okey, tapak asal tempat tu adalah rumah. Okey, menurut senior itulah dia kata kalau korang nak tahu, asrama ataupun blok korang ni adalah blok utama di mana mereka menjadikan tempat ni sebagai terowong simpanan mayat pada waktu tu. Kita dengar macam tu, kita orang budak form 1 cuak. And then dia pula pergi sambung macam ni. Malam-malam kang, kalau tengah tidur, ada orang tengah duduk main piano, kau dengar bunyi orang main piano ke apa, kau jangan tegur. Sebab itu jemaah roh daripada anak si Hogan ni tadi. Lagi budak-budak ni mengeletis kan. Sebab yelah budak-budak form 1 kan. Bang, janganlah bang, takut lah bang, nak tidur bang. Contoh budak-budak tu gitu. So waktu tu kita orang bila dah lepas dengar, kita orang pun dah kena light off. So light off 11:30 malam juga. And kami pun beransur tidur. Abang senior tadi itu pun tidur kat dalam dom ni. Memandangkan esko kami ni pun tak tahu pergi mana. Mungkin dah terbang ke mana-mana. So abang ni tadi duduk kat dalam dom kita orang. And then kami pun tidur. Masuk jam 3:30 pagi jam, aku terbangun, terjaga. Kerana aku terasa seperti katil aku digoncang. Aku bangun, aku rasa katil aku digoncang. Tapi bila aku bangun, aku duduk, aku tengok katil aku macam tak ada benda. Aku tengok bawah, kawan aku nyenyak tidur. Aku tengok kiri, aku tengok kanan, semua orang tengah tidur cap pada waktu tu. Aku rasa waktu tu hanyalah perasaan aku. Aku pun baring balik ke arah bantal aku dan nak sambung tidur. And waktu mata aku dah nak lelap gitu, sekali lagi cap, katil aku rasa seperti digoyangkan. Aku macam, bang, janganlah kacau bang, saya nak tidur lah bang, besok nak sekolah. Aku ingat abang senior tu yang kacau. And then katil aku tu berhenti bergoyang. And aku pun nak mula tidur. And bila aku nak mula tidur cap, aku dengar bunyi katil bergoyang di sebelah. Macam tu. Aku pun macam, apa benda dia orang buat ni kan. Aku pun turunkan selimut and aku buka mata untuk tengok siapa yang pergi kacau katil kat sebelah ni. And bila aku buka mata cap, aku buka je selimut aku tu, aku tengok keliling aku cap. Waktu tu memang meremang gila cap. Sebab yang hanya tak bergoyang cuma katil aku sahaja. Aku tengok semua katil dalam bilik tu tengah bergegar macam ni. Tapi dia orang nyenyak je tidur. Waktu tu memang dah macam apa? Macam orang kata apa? Terkejut lah. Bila aku terkejut tu, aku terus baring balik dan aku selubung. Dan pada waktu tu aku dengar bunyi seperti ada orang sedang berjalan-jalan dekat area dom tu. Tapi bunyi tapak dia agak keras cap pada waktu tu. Dia macam macam tu. Bunyi dia macam tu. Bukan tapak kaki ayam. Pada waktu tu lagi aku macam berdegar darah kan. Aku jeling ke arah pintu. Aku naikkan sedikit selimut aku. Pintu tu tak terbuka cap. Cantik kunci. Dalam keadaan cemas tu, aku cuba baca ayat-ayat yang aku tahu dekat dalam otak aku. And aku keluarkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Aku terdengar bunyi piano macam waktu tu. Aku dengar jelas gila bunyi piano tu. And aku cuba bangunkan badan aku untuk tinjau apa yang berlaku. Aku bangunkan badan aku. Aku tinjau ke arah bawah. Aku nampak abang senior tadi tu cap tengah berdiri pandang aku macam ni. Waktu tu memang gila-gila lah. Aku menjerit sekuat hati
And lampu pun dibuka oleh salah seorang pelajar yang dengar aku menjerit pada waktu tu. And bila aku macam ditenangkan oleh yang lain, sebab aku menjerit ni, aku mengonta-ngonta ni, orang lain tangkap aku and tenangkan aku. And bila aku tengok ke arah katil abang senior tu tadi, abang senior tu tengah tidur, Mat. And dia baru bangun terpisat-pisat. Waktu tu apa tahu aku cerita ke dia orang, weh, aku dengar bunyi piano, weh. Lepas tu tadi abang Ijan ni, dia bangun tadi, dia pandang aku je. Aku takut lah, weh. Mana ada, weh. Katil korang semua tadi bergegau, aku nampak. Dia kata macam tu lah, dia menangis-nangis lah, tak isak-isak. Tak ada lah, mana ada bunyi piano. Aku tak tidur lagi, aku tak dengar pun semua benda tu. Kau ni, itulah orang kata tak berani jangan dengar. Apa lah, orang nak tidur ni, nampak ni, dah nak pukul 4 ni, bising lah. Kawan aku marah aku. And pada waktu tu, diorang just abaikan aku, and diorang pergi sambung tidur dan tutup lampu. Aku tak boleh tidur, Cap, malam tu. Berpeluh-peluh gila-gila waktu tu. And waktu aku tengah cuba struggle nak tidur tu, aku terdengar bunyi orang minta tolong. Bunyi tu sekali lagi datang daripada arah bertentangan dengan aku. Aku baring macam ni, tapi benda tu datang daripada kaki aku. Macam tu. Aku pun tutup, selubungkan diri aku. Dan pada waktu tu, aku memang tak bergerak langsung. Aku masih lagi dengar bunyi nafas dan bunyi seperti orang minta tolong tu. And tiba-tiba dia berhenti, Cap. Dan waktu dia berhenti tu, aku buka selimut aku untuk tengok kiri dan kanan. Dan waktu aku tengok ke arah pintu tu, Cap, pintu tu tiba-tiba macam ni, deng-deng, deng-deng, deng-deng. Waktu tu memang aku terus tutup bantal, tutup selimut. Aku pejam mataku sepejam-pejamnya sampailah aku dengar azan subuh, Cap, pada waktu tersebut. Dan bila pagi tu datang menjelma, aku dengan tak cukup tidurnya, aku pun pergi mandi bersama yang lain. So bila mandi, aku ni tak bercakap sangat. Kawan aku tanya, kau okey tak malam tadi, apa semua? Okey. Aku mandi. Dan waktu lepas aku mandi, Cap, aku nak balik ke arah dom aku. And sampai je aku dekat walkway tu ataupun balcony nak pergi ke arah dom aku tu, aku nampak, Cap, ada seorang anak kecil, memang kecil gila, keluar daripada dom aku dan berjalan terus, tak turun tangga, Mat, terus. Dan pada waktu tu aku dah macam, aku pisap-pisap mata, and aku memang macam nak demam waktu tu. And pada hari tu tersebut juga, aku diambil oleh ibu bapa aku sebab aku memang rasa nak demam. Aku cerita semua benda ni kat mak bapak aku, dia orang bawa aku pergi berubat apa semua. And yalah, ustaz tu kata aku lemah semangat, that's why benda tu suka datang. And itulah kisah yang aku alami sendiri, Cap, ketika aku belajar di sekolah tersebut. So aku alhamdulillah dapat habiskan pengajian sampai habis form 5. Tapi kisah yang aku terjadi ni pun aku turunkan kepada junior-junior aku. Tapi lepas tu tak ada apa-apalah. Mungkin betul lah apa ustaz tu kata, aku yang lemah semangat. So itulah dia, guys, kisah yang dikongsikan oleh PE tadi kepada kita, which is ini memang kes asrama ataupun trauma pelajar-pelajar asrama lah kan. Dah nak tidur duduk atas double decker tu, bapak seram gila kan. So itulah dia, guys, cerita yang Acap nak kongsikan kepada korang untuk version asrama untuk kali ni. Okay, so kalau korang nak minta lagi asrama, korang boleh komen dekat bawah. Atau mungkin korang nak cerita lain, korang boleh komen juga ke bawah. Atau mungkin korang pernah lalui apa-apa yang Acap pernah cerita ni, korang boleh juga pergi dekat TikTok, Instagram dan juga Twitter Acap. Korang boleh follow and boleh share dekat situ. Okay, so sampai sini saja video Acap untuk kali ini. Jangan lupa follow kat semua social media Acap. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you, guys. Assalamualaikum. Ciao.